Subhanallah, muslimin muslimat, ustazah minta minta maaf tuan-puan, nak berkongsi ya, satu keluarga tu, ada satu keluarga yang ustazah sangat ribetah dengan keluarga itu. Ribetah ni maknanya cemburu. Bila sebut cemburu tuan-puan, bukan cemburu nak menjatuhkan orang, tapi cemburu dalam keadaan hati kita merintih kepada Allah. Ya Allah, bagilah aku juga macam tu, ya Allah, bagilah macam tu juga. Ribetah. Dan menggerakkan kita untuk usaha, baiki diri, ikhtiar, doa, lebihkan hubungan dengan Allah supaya kita dapat juga nikmat seperti itu. Sebuah keluarga tuan-puan yang kalau tak silap ustazah, sebab saya selalu lupa nak kira berapa jumlah ahli keluarga tu yang sebenarnya. InsyaAllah balik Kuala Lumpur ni saya pastikan ya, berapa jumlah yang sebenar. Tapi seingat ustazah lah 14 orang saya rasa. Seingat ustazah. Ya, ramai ya anak dia. Tolak dua orang yang tidak hafal Al-Quran. Jadi ada berapa orang yang hafal? Lebih kurang 12. Cuma ustazah baru teringat malam tadi tuan-puan, sebenarnya keluarga tu kena tolak seorang lagi sebab anak yang seorang lagi tu meninggal masih kecil, umur 2 tahun ke 3 tahun. Jadi dah simpan seorang tuan-puan, sedia menanti seorang anak yang kurang upaya. Ya, subhanallah, anak sulung kurang upaya tuan-puan, sampai meninggal umur 2 tahun lebih. Allah ganti dengan delegasi hufaz. Sabar sajalah, sabar. Allah gantikan dengan delegasi hufaz, orang yang hafaz Quran. Maknanya kurang lebih ustazah percaya 11 orang anaknya hafaz Quran. Yang 2 tu bukan tak hafal, sedang menghafaz, sedang kecil lagi, darjah 3, darjah 5 kot, darjah 4 tak ingat dah. Ramai tak tuan-puan anaknya hafaz Quran? Ramai. Bukan hafal Quran yang jenis hafal lupa. Ada juga tuan-puan. Ya, anak kita hantar tahfiz, dia menghafal Quran juga, tapi cuba tebuk. Asyik keliru je dia cakap kan, ya. Jadi kalau hafal untuk lupa, kurang kualiti. Ini kualiti grade A tuan-puan. Subhanallah, anaknya menghafaz Quran sehingga ada di antara mereka yang sampai dapat allowance bulanan daripada sebuah kerajaan negeri. Yang nak dapat allowance bulanan hufaz, syarat dia mesti tasmi' Quran, tebuk dapat. Yang dapat allowance hufaz ialah penjaga Al-Quran, bukan hafal saja. Kalau hafal lupa, kerajaan negeri tak bagi allowance. Itu rezeki anak tu tuan-puan. Maknanya ustazah bukan nak cakap pasal allowance dia, tapi ustazah nak cakap pasal kualiti hafalan dia. Masuk pertandingan menghafaz Al-Quran. Anak kita mungkin hafal Quran, berani tak nak hantar masuk pertandingan hafaz Quran? Kalau hanya hafal tak ingat, tak usahlah hantar ya tuan-puan. Sian kat anak kita, takut terkencing atas pentas. Tak boleh nak jawab tuan-puan kalau tak ingat. Tapi hamba Allah, keluarga yang ustazah maksudkan, anaknya masuk pertandingan hafazan Quran, Johan antarabangsa, Johan kebangsaan. Pernah tahun 2009, oleh kerana Johan tu jadi tetamu kerajaan Arab Saudi pada musim haji. Subhanallah. Allah bagi mereka suara yang lunak tuan-puan. Allah bagi mereka bacaan yang sedap tuan-puan. Bulan Ramadan tinggal mak bapak je dengan adik yang kecil-kecil. Yang lain mana berebut masjid-masjid ternama di seluruh Lembah Kelang untuk dapatkan anak-anak ini. Tuan-puan kenal Masjid Negara? Pernah dengar Masjid Kampung Baru? Bukan masjid kecil-kecil tuan-puan. Subhanallah.
Ada di kalangan anak tu yang boleh taranum Quran lagi, tahu qiraat itu, qiraat ini. Subhanallah. Anak-anaknya berkesempatan belajar dengan syekh-syekh dekat Azhar sana tuan-puan, talaqi bacaan dengan syekh buta, syekh celik, semua ada belaka. Dapat sanad. Ada anak perempuannya tuan-puan dapat sijil syahadah. Maksudnya hafaz Quran, kemudian hafal bagi betul-betul mantap. Nak hafaz Quran, nak tasmid Quran secepat-cepat yang boleh, sehingga anak tu boleh buat lebih kurang pukul 2 petang mula, habis sebelah malam 30 juzuk tasmid Quran. Tak nak bagi salah. Anak perempuan tu tuan-puan, macam mana rasa? Ustazah melihat dengan ribatah dan cemburu. Sedang mungkin ada anak kita usia nak masuk PT3 tuan-puan, tak khatam lagi baca Quran, bukan hafaz, baca Quran. Cuba bayangkan, Allahu Akbar. Allah kurniakan kepada keluarga itu. Yang ustazah terbayang, Allah. Jangan cakap akhirat tuan-puan, atas dunia mak bapak tu dah senang dah, hati senang. Kalau meninggal dunia, agak-agak cukup tak 14 orang anak untuk uruskan jenazah? Cukup tak tuan-puan? Lebih dari cukup. Anak yang mana satu ni nak jadi imam solat jenazah? Agak-agak bertolak-bertolak tak? Tak, semua nak jadi imam solat jenazah mak ayah. Cukup dengan anak-anak tu saja angkat jenazah ke kubur, selesaikan, mandikan. Dan bukan calang-calang, lidah mereka ialah lidah yang 24 jam hampir tuan-puan Quran. Boleh bayang tak kedudukan yang ibu ayah itu insya-Allah akan dapat? Insya-Allah. Ya Rabb. Itu belum akhirat tuan-puan, berebut yang mana satu nak pakaikan ibu ayah mahkota kebanggaan. Yang mana satu? Boleh dengan yang sulung, boleh dengan yang kedua, boleh dengan adik yang perempuan, boleh saja insya-Allah. Ribatah tuan-puan, cemburu. Bila sebut ribatah, cemburu, maknanya apa? Ada benda yang kita harus perbaiki. Sebab kita hanya melihat senangnya saja, kita hanya melihat hasilnya saja. Latar belakang ibu ayah tu siapa? Latar belakang mereka ialah mereka orang yang membangunkan sebuah pusat tahfiz lebih 25 tahun lepas. Dah lama. Semasa menumpanglah tahfiz tu tuan-puan kat surau sana, masjid sana, kena hambat pergi tempat lain, dapatlah rumah kecil yang kadang-kadang tempat masaknya jauh. Ini ustazah tengok 25 tahun sudah. Tolaklah dengan troli hantar makanan. Subhanallah, perjuangan kedua-dua suami isteri ni untuk jaga anak orang lain macam jaga anak sendiri tuan-tuan. Anak darjah 1, darjah 2, mak dia dah hantar masuk asrama. Yang menjaga suami isteri inilah. Basuh kain pun tak pandai. Jaga keselamatan anak orang ni satu-satu. Oi, tak ada cerita tuan-puan. Tanya pengusaha tadika, tanya pengusaha nursery, tanya pengusaha sekolah, macam mana boleh tidur lena tak lepas kita buat kerja amal tersebut. Tak boleh lena tuan-puan. Teringat keselamatan anak orang, ya, kejayaan anak didik kita macam mana. Itu yang ditanggung oleh ibu ayah tadi lebih 25 tahun. Lahir ribuan hufaz daripada dengan izin Allah usaha mereka. Jadi kalau itulah usaha mereka, jalan yang mereka tempuh sehingga melahirkan ratusan, malah saya rasa ribu tuan-tuan anak-anak yang hafaz Quran, jaga macam anak sendiri, maka tidak peliklah Allah mempermudahkan urusan anak-anak mereka. Mudah urusan anak mereka. Kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri semata-mata, jaga keluarga kita saja, jaga anak kita saja, anak orang lain biarlah, tak pedulilah anak orang lain, tu nak jadi rumah sebelah. Ustazah fikir susah juga kita nak dapat sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi kalau kita bergerak tuan-puan, baiki diri,
ubah keluarga kita, baiki keluarga kita, dalam masa yang sama manfaatkan diri kita kepada masyarakat, makmurkan masjid, sama-sama tuan-puan tolong bantu para ahli jawatan kuasa, makmurkan tempat kita, qaryah kita dengan majlis-majlis ilmu. InsyaAllah sentuhan itu, perubahan itu akan bawa banyak kebaikan kepada keluarga kita sendiri. In tansurullaha yansurkum. Barang siapa menolong untuk meneguhkan agama Allah dengan apa cara pun tuan-puan, yansurkum, Allah yang akan menolong kamu. Kamu nak apa? Nak anak soleh, yansurkum, Allah akan tolong kamu. Kamu tolong agama Allah. Kamu nak apa? Nak bahagia rumah tangga, yansurkum. Tapi kamu apa dia? In tansurullaha, kamu kena tolong agama Allah. Kamu nak apa? Nak sehat, insya-Allah Allah boleh bagi. Tapi apa dia? In tansurullaha, kalau kamu tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan tolong kamu. Rupa-rupanya tuan-puan, dengan kisah yang ustazah sebut tadi, ada benda kita nak baiki. Apa dia? Hebatkanlah sumbangan kita juga kepada masyarakat. Jagalah masyarakat kita tuan-puan. Jangan berat mulut nak tegur anak orang lain dengan hikmah. Jangan cakap lagi itu anak orang, bukan anak kita. Tegur dengan kasih sayang, tegur dengan hikmah, nasihat. Buat sesuatu, kita tengok penyakit masyarakat sama macam penyakit kita sendiri, maka insya-Allah ini adalah rumah-rumah tangga yang akan tertolong ataupun akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ribtah itu, cemburu itu menyebabkan kita berubah. Doa kita kena baiki. Betul kan tuan-puan? Dia kena baiki.